Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JLT menentang UiTM, yang mana keputusan berakhir dengan kemenangan berpihak kepada JLT. Gol dijaringkan oleh Bekson, Cabrera dan juga Safawi Rashid, manakala gol UiTM dijaringkan oleh Joel Vinicius. Ini membolehkan JLT menang dengan kemenangan 3-1. Pada perlawanan semalam untuk 45 minit yang pertama, boleh dikatakan UiTM bermain dengan sangat baik secara bertahan dan juga tidak bermain secara parking bus, sebaliknya menggunakan penerapan counter attack. Dan untuk JDT pula, mereka agak struggle untuk memecah pertahanan UiTM yang agak berdisiplin dan bertahan dengan sangat baik. Bahkan pendekatan baru yang diambil oleh Benjamin Mora pada perlawanan semalam adalah mereka tidak lagi memfokuskan untuk memulakan gerakan ataupun untuk build up gameplay daripada bahagian tengah. Sebaliknya, JDT mengambil pendekatan untuk memulakan serangan dengan menggunakan bahagian sayap kanan dan juga sayap kiri yang diketuai oleh Arif Aiman dan juga Cabrera pada perlawanan semalam. Okey, kita masuk dalam ulasan perlawanan. Apa kekuatan JDT dan juga apa yang saya suka tentang Johor Darul Takzim ini? Yang pertama yang saya suka adalah di bahagian kanan mereka. Yang mana bahagian kanan mereka iaitu di bahagian serangan Arif Aiman, di bahagian pertahanan right back iaitu Matthew Davis. Yang mana kedua-dua player ni daripada minit pertama lagi mereka dah cuba sedaya upaya dan memang work rate mereka berdua ni agak tinggi, terutamanya di first half apabila mereka tak putus asa untuk penetrate ataupun cuba untuk memecah pertahanan UiTM. Dan gerakan-gerakan yang menarik yang dilakukan oleh Arif Aiman banyak membolehkan beliau dan juga Matthew Davis untuk melakukan hantaran silang ke dalam kotak penalti untuk mencari Bekson dan juga Cabrera. Tetapi sayang, peluang-peluang ataupun hantaran-hantaran yang dilakukan gagal dimanfaatkan sepenuhnya oleh Bekson dan juga pemain-pemain JDT yang lain dalam kotak penalti. Bahkan banyak juga hantaran-hantaran yang dilakukan oleh Arif Aiman dan juga Matthew Davis berjaya dibaca dengan mudah oleh pertahanan UiTM yang diketuai oleh Victor Renaud. Mereka melakukan blocking, mereka melakukan interception, mereka melakukan heading untuk mengeluarkan bola ataupun hantaran yang dilakukan oleh pemain JDT di bahagian kanan. Tetapi usaha yang dilakukan oleh Arif Aiman dan juga Matthew Davis memang perlu diberi pujian. Mereka ini adalah satu combination yang sangat bagus di bahagian kanan. Nampak gayanya Arif Aiman akan still kena go up dengan Tan Chee Ho untuk beberapa tahun yang akan datang. Bahkan boleh saya katakan di usia beliau yang sangat muda, Arif Aiman menunjukkan satu corak permainan yang sangat matang. Bahkan memang boleh digelar sebagai wonder kid Malaysia. Dan di umur beliau juga boleh saya katakan Arif Aiman adalah pemain terbaik untuk umur beliau pada masa sekarang di Malaysia. Itu yang pertama yang saya suka dan juga kekuatan JDT. Yang kedua, kekuatan ataupun apa yang saya suka tentang JDT adalah bagaimana mereka merencanakan gerakan-gerakan menarik di bahagian kanan dan juga kiri. Seperti mana yang kita tahu, sebelum ni JDT menggunakan Leandro Velasquez sebagai pemain nombor 10 iaitu attacking midfielder. Tetapi dengan pertukaran pemain dengan membawa masuk Nazmi Faiz dan juga Syamir Kutiaba untuk digandingkan bersama dengan Naksul Insah, telah membolehkan Benjamin Mora menerapkan corak permainan yang baru, iaitu mereka lebih memfokuskan, macam saya cakap awal tadi, untuk melakukan hantaran-hantaran lintang bagi mencari target man mereka iaitu Bekson. Jadi dengan corak dan juga penerapan permainan yang baru ini, mereka telah membolehkan Bekson untuk tidak lagi bersusah payah untuk turun ke bawah ataupun ke bahagian midfield untuk meminta bola, ataupun tidak perlu lagi bahagian midfield bersusah payah untuk supply bola kepada Bekson. Sebaliknya, pemain-pemain di bahagian kanan dan kiri ni yang akan melakukan tugas dan membolehkan peranan Bekson yang kita nampak sebagai target man tu lebih jelas. Yang mana sebelum ni peranan Bekson tu agak tidak jelas jika JDT cuba untuk bermain dengan build up daripada tengah. Sebab apa? Sebab sebelum ni Bekson akan kita nampak Bekson ni main target man ke? Bekson ni main fast nine. Jadi kita keliru di antara dua tu. Tetapi pada perlawanan semalam, JDT dan juga penerapan yang baru yang lebih memfokuskan hanya kepada bahagian sayap, barulah kita nampak peranan Bekson yang sebenarnya
pada perlawanan semalam adalah bermain sebagai target man ataupun goal poacher untuk pasukan JDT, yang mana beliau akan terima umpanan dan beliau akan skor sahaja. Itu memang taktikal baru lah, ataupun bukan taktikal baru tetapi taktikal yang diubah sedikit disebabkan perubahan player-player yang dilakukan oleh Benjamin Mora. Yang ketiga yang saya suka tentang JDT adalah kembalinya Safawi Rashid dalam penjaring gol, yang mana ini boleh sedikit sebanyak meningkatkan motivasi untuk diri beliau untuk kembali kepada tahap yang performance yang sebenar lah, kan. Jadi dari semasa ke semasa Safawi Rashid akan membina semula keyakinan diri dan dia akan improve diri dia untuk lebih baik pada masa yang akan datang. Yang keempat yang saya suka adalah peluang yang diberikan oleh Benjamin Mora kepada Ahyar Rashid, Hazwan Bakri dan juga Azrif untuk bermain dalam saingan Liga Super, yang mana pada perlawanan semalam kita masih nampak khidmat Hazwan masih lagi relevan apabila gol ketiga adalah berpunca daripada beliau sendiri. Bahkan Ahyar Rashid juga adalah satu pemain yang boleh katakan konsisten sejak pulang daripada Malaysia, yang mana aksi yang diberikan oleh Ahyar, dia hanya perlukan minit permainan yang lebih banyak untuk buktikan diri dia layak untuk first 11. Bahkan untuk Azrif, dia menunjukkan satu kualiti bertahan yang sangat baik di bahagian kiri. Boleh saya katakan dia sekarang adalah pencabar kedua kepada Koh Beng Ong. Sekiranya Koh Beng Ong injured, maka JDT tak perlu nak risau lagi sebab Azrif mampu menggalas tugas Koh Beng Ong dengan sangat baik. Itu yang saya suka tentang JDT. Dan yang terakhir adalah tentang kekuatan JDT, dan juga apa yang saya suka adalah tentang Beksen. Beksen semalam beliau bermain dengan sangat baik. Cuma kurangnya Beksen ni bagi saya dia adalah player yang suka rembah. Rembah ni maksudnya ataupun rembat. Maksudnya dalam bahasa orang Kedah ni dia suka shoot. Dia dapat bola tak kira lah situation ataupun situasi macam mana pun, dia suka nak shoot bola tu. Dia kerja nak rembat bola. Macam tu lah maksud dia. Tetapi daripada segi dribble, daripada segi positioning, daripada segi shooting power, memang dia padu lah. Kita boleh tengok semalam ada satu peluang tu dia berjaya glecek ataupun dribble dua pemain UiTM, berjaya bully, tetapi masuk dalam kotak penalti, dia nak rembat dengan senangnya kena blocking oleh Victor Renaud. Jadi buktinya kat sini apa? Beksen adalah seorang player yang bagus, tetapi disebabkan habit dia yang suka rembat bola tak tentu hala tu, yang menyebabkan kualiti finishing dia tu agak kurang. Jadi untuk Beksen capai dia punya tahap maksimum finishing tu, dia perlu perbaiki ketenangan dan juga decision making dia. Kalau dia perbaiki tu, saya rasa Beksen akan kembali ke goal scorer yang tinggi lah. Dia akan menjaringkan gol yang banyak. Sebab apa? Sebab percubaan dia banyak, tetapi dia lebih suka bertindak melulu. Jadi keputusan yang diambil oleh Beksen ni perlu diperbaiki. Decision making dia perlu diperbaiki. Okey, untuk kelemahan JDT pula kita masuk. Kelemahan JDT masih lagi benda yang sama, iaitu apabila mereka berjumpa dengan pasukan yang mampu bertahan dengan sangat baik, adalah mereka tak mampu nak penetrate ataupun gagal untuk mencari ramuan bagi mecah belahkan pertahanan pasukan lawan. Kita boleh lihat 45 minit yang pertama JDT memang buntu, tak tahu macam mana nak pecah masuk pertahanan UiTM yang memang berdisiplin dan bertahan dengan sangat baik. Marking man to man oleh UiTM juga sangat baik. Memang padu lah UiTM punya cover space ataupun menutup segala ruang pun memang padu, menyebabkan JDT tak boleh nak beat dengan cara main crossing di bahagian kanan dan kiri. Itu kelemahan JDT yang pertama. Kelemahan JDT yang kedua adalah mereka still lagi bermain dengan hard defensive line, yang mana daripada ACL, daripada awal season hari tu, ini adalah masalah JDT. Apabila mereka bermain dengan intensity yang tinggi, mereka meningkatkan tempo game yang laju, JDT suka meletakkan pertahanan mereka di satu line yang sangat tinggi. Pada perlawanan semalam kita boleh lihat Shane Lowry dengan tiba-tiba dia meninggalkan tempat dia, menyebabkan pemain UiTM berjaya mengambil bola tersebut daripada Lowry, dan tempat Lowry kosong, Adam Nur Azlin tak sempat nak cover tempat Lowry itu tersebut, dan Joe Vinicius dengan mudahnya berjaya rampas bola, yang mana Joe Vinicius pula tak ada seorang pun player pertahanan UiTM yang marking dia. Jadi ini adalah bukti yang JDT perlu lebih peka dan juga lebih perlu untuk memberi perhatian. Sekiranya mereka ingin terus bermain dengan hard defensive line, mereka perlu peka dengan situation ataupun keadaan sekeliling dalam padang. Sekiranya mereka masih lagi buat masalah yang sama, mereka akan hadapi kesukaran apabila mereka bertemu dengan pasukan seperti Selangor, Perak,
Perak dah lah ni Perak pasukan belasahan. Seperti Selangor, seperti Terengganu, memang mereka akan hadapi masalah yang kritikal lah kalau mereka masih lagi bermain hard defensive line macam semalam. Tu kelemahan JDT lah pada perlawanan semalam. Okey, kita masuk kepada pasukan UiTM. Pasukan UiTM, apa kekuatan dan juga kelebihan mereka adalah untuk 45 minit pertama. Daripada segi taktikal, UiTM is the best team daripada JDT. Mereka berjaya mengamalkan taktikal yang mudah. Mereka bermain simple play. Mereka marking player JDT. Mereka tutup segala ruang untuk JDT masuk. Dan mereka berjaya. Dan apa yang mereka buat selepas mereka dapat kembali bola daripada pasukan JDT adalah mereka melakukan counter attack. Yang mana counter attack tersebut nampaknya berhasil apabila mereka berjaya menjaringkan 1 gol. Jadi itu adalah bukti kepada Frank Belterhard sebenarnya mengkaji corak permainan daripada JDT. Tetapi sayang, bila mana masuk second half, mereka sedikit alpa dan mereka sedikit leka. Sebab mereka dah dominate, mereka dah jaringkan 1 gol, mereka sedikit alpa, mereka lalai sikit. JDT manfaatkan peluang yang ada dengan balas sampai 3. Jadi JDT dah nampak pertahanan UiTM mula longgap, mula longlai, maka dengan mudahlah JDT boleh masuk. Jadi secara kesimpulannya, untuk UiTM pada perlawanan semalam, mereka bermain dengan sangat baik untuk 45 minit yang pertama. Tetapi bila mana masuk second half, mereka dah mula longlai, mereka dah mula hilang fokus, yang menyebabkan JDT boleh exploit dan juga pecahkan pertahanan mereka dengan mudah. Kalau mereka still kekalkan momentum yang sama di first half dan juga second half, memang JDT boleh kalah pada perlawanan semalam. Dan satu lagi, boleh saya katakan fitness pemain UiTM agak kurang lah. Boleh nampak yang first half mereka dah all out. Bila mana masuk second half, kita nampak yang pemain-pemain UiTM ni banyak mula injured, mula cedera dan mula tak boleh nak challenge dengan pemain-pemain JDT yang lebih fit dan mereka punya badan, mereka punya stamina dan sebagainya. Secara kesimpulannya, JDT memang satu pasukan yang struggle menentang pasukan yang bertahan, tetapi mereka berjaya menggunakan kesilapan pihak lawan sendiri untuk menang game tersebut pada perlawanan semalam. Itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.